dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tapi sebelumnya di kawasan saya ni berlaku hujan lebat dan ribut petir. Jadi sekejap lagi bunyi petir di luar tu. Saya harap tidak mengganggu apa yang saya nak buat ulasan. Berkenaan dengan kenyataan ini, yang mana saya lihat beliau mengatakan bahawa pimpinan PN bersedia kerjasama dengan SPRM berhubung dengan kerajaan berkenaan dengan isu yang melibatkan RM92.5 bilion, yang mana menjadi bualan hangat dan menjadi isu panas yang dikatakan oleh rakyat berlaku penyelewengan di situ. Jadi hari ini saya melihat kenyataan ini, yang mana apabila nak memberi jaminan yang mana pemimpin PN akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada SPRM, itu baik. Tetapi dalam waktu yang sama Datuk Wan Saiful juga berkata walaupun siasatan itu kelihatan bermotif politik, beliau mengakui bahawa SPRM bertanggungjawab untuk menyiasat dakwaan itu. Dan apa yang dia kata di sini, PN telah pun beberapa kali dituduh menyalahgunakan dana sebanyak RM600 bilion, angka yang sentiasa berubah-ubah. Apa yang saya nak jawab di sini berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ni, berkenaan dengan isu 600 bilion ataupun 500 bilion yang kita sebut, sebenarnya yang nak disiasat adalah yang berjumlah RM92.5 bilion. Jadi dalam isu 92.5 bilion ini, itu adalah satu angka yang besar. Kalau kita merompak 1 bilion sekalipun, dia adalah 1,000 juta. Ini adalah sudah cukup banyak. Jadi apa yang Datuk Wan Saiful nak katakan di sini, seolah-olah mencabar kerajaan yang ada hari ini. Pada pandangan saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM, apabila sudah pun membuat tangkapan kepada dua orang, yang mana kita tahu dana RM92 bilion, SPRM tahan 2 pegawai eksekutif syarikat, yang mana kita tahu apabila SPRM menahan seorang ketua eksekutif sebuah syarikat swasta kerana disaki menjadi dalang dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rancangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Dan sumber berkata juga lelaki 42 tahun itu ditahan kerana ketika hadir memberi keterangan dalam siasatan kes berkenaan dengan ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Dan kita tahu juga apabila suspek ditahan dipercayai menerima rasuah berhubungan dengan kontraktor dengan pihak atasan. Ini adalah satu perkara yang besar kalau kita lihat, yang mana sumber berkata juga SPRM beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat yang memperolehi projek bernilai antara 50 hingga ke 500 juta. Hampir 90% projek yang diberikan secara rundingan terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Apa yang kita lihat di sini juga, SPRM juga dikatakan memberi tumpuan kepada siasatan dana kerajaan yang bernilai 92.5 bilion, yang mana juga kita dapati bahawa 92.5 bilion ini adalah dana kerajaan di bawah program rancangan pemulihan ekonomi, manakala bakinya 43.7.5 bilion bukan daripada kerajaan. So itu yang saya katakan tadi, kerajaan ataupun SPRM cuma akan menyiasat kepada memberi tumpuan kepada dana yang bernilai 92.5 bilion. So daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful berkenaan dengan seolah-olah ada isu politik di sini, pada saya beliau perlu menjadi seorang ahli politik yang juga melihat bahawa bagaimana apabila kerajaan itu terbentuk dan akhirnya kita lihat dana 92.5 bilion ini yang menjadi isu hangat hari ini, apabila kita tahu komisionnya di antara 3 ke 5% yang melibatkan dana itu, kalau kita bahagikan berapa bilionkah yang mereka-mereka ini telah pun dapat ataupun mereka-mereka yang menjadi orang tengah ini dapat,
mungkin kepada pejabat-pejabat awam yang berjawatan tinggi. Akhirnya ini adalah satu ketirisan. Apakah Datuk Wan Saiful tidak merasakan bahawa ketirisan yang dilakukan oleh kerajaan mereka berlaku pada waktu itu tidak menjejaskan rakyat kerana ini melibatkan duit rakyat? Yang mana hari ini seolah-olah mencabar kerajaan yang ada dengan hujah-hujah yang mengatakan seolah-olah bermotif politik. Dan akhirnya tangkapan ini dibuat dan akhirnya kita lihat pengakuan-pengakuan yang mana ini adalah asas yang kukuh. Bukan daripada kita cuma bercakap omongan kosong yang tidak memberi manfaat. Ini adalah duit rakyat. Jadi daripada apa yang kita lihat, apabila dana yang melibatkan 92.5 bilion ini tadi di bawah pakej rancangan ekonomi 2020 hingga 2022 ini adalah satu tabik urus yang gagal ataupun tabik urus yang boros duit rakyat. Jadi bagaimana kita nak mempertahankan ataupun kita nak menutupi kes ini? Dan hari ini apabila tangkapan dibuat dan Datuk Wan Saiful cuba untuk menafikan seolah-olahnya yang bahawa mereka tidak terlibat. Perkara ini sepatutnya sebelum walaupun ahli politik terlibat ataupun duit ini mengalir kepada dana politik parti yang terlibat contohnya, sepatutnya daripada awal kalau kerajaan Perikatan Nasional itu betul-betul kerajaan Melayu Islam, kerajaan yang hendak menghapuskan rasuah, kenapa perkara ini boleh terjadi di waktu pemerintahan mereka? Jadi ini patut Datuk Wan Saiful jawab. Yang mana apabila hari ini kerajaan itu bertukar dan berlakunya tangkapan. Kalau hari ini kerajaan itu tidak bertukar dan akhirnya kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dah tentu perkara ini tidak akan disiasat. Yang mana mereka akan siasat perkara-perkara yang tidak penting. Contohnya apabila membongkar isu seperti saudara Rafizi Lamli, maka dia pula yang disiasat. Ini bukan yang rakyat mau. Jadi apa yang pimpinan Bersatu ini nak kata, contohnya Ketua Penerangan Bersatu ini nak kata, pada saya jelas cuba menutupi kelemahan daripada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi sebenarnya rakyat lebih nampak bahawa inilah satu kerugian besar kerana kita kehilangan begitu banyak duit yang ditiriskan. Itu sebab di media-media sosial kita lihat bahawa ramai rakyat percaya Perikatan Nasional didanai oleh duit yang banyak daripada hasil yang kita tidak tahu. Tetapi hari ini kita lihat satu persatu orang-orang yang berada di kepimpinan tertinggi contohnya. Contoh apa yang kita lihat dalam isu dana 92.5 bilion ini. Apabila ketua pegawai eksekutif syarikat pun ditahan. Jadi setiap penyelewengan ataupun ketirisan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan politik hari ini adalah tidak mudah untuk kita nak menangkap ataupun kerana mereka terlalu licik. Jadi apabila Datuk Wan Saiful berkata seperti itu, perkara itu tidak mudah untuk disiasat. Tetapi saya percaya setiap perkara yang salah ataupun setiap perkara yang dilakukan terlalu menekan kepada duit rakyat itu sendiri, maka saya percaya memang akan dapat juga nanti di akhirnya. Dan di waktu itu apa pula hujah yang nak dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini. Jadi silap-silap beliau sendiri pun ditanya juga akan disoal. Bagaimana pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional ni kita lihat seolah-olah begitu gah kaya. UMNO yang banyak duit pun tak seperti itu. Jadi itu saya tidak nak masuk campur sangat. Tetapi daripada apa yang kita lihat, kenyataan Ketua Penerangan Bersatu dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM sudah pun bercanggah kerana daripada Ketua Penerangan Bersatu mengatakan bahawa seolah-olah ini bukan melibatkan politik. Seolah-olah ini adalah satu daripada orang kata satu tindakan politik ataupun cuba untuk membunuh kerjaya politik daripada parti yang lain. Pada saya, kalau perkara ini tidak betul, bagaimana SPRM itu bertindak menangkap dua pegawai eksekutif? Jadi ini adalah satu perkara yang bukan main-main dan akhirnya
pengakuan daripada saksi yang lain mengatakan bahawa mendapat 3 ke 5% daripada komisen daripada hasil 92.5 bilion ini. Ini adalah kenyataan media yang ataupun daripada Ispraem itu sendiri. So, Wan Saiful patut menjawab isu itu sebenarnya. Ini bukan politik yang dia kata, yang mana dia memainkan isu kluster mahkamah sampai ke sudah-sudah. Saya tidak menolak isu kluster mahkamah, tetapi perkara ini berada di mahkamah seperti mana yang sebelum-sebelum ini saya pun dah kata. UMNO sendiri pun dah kata, ataupun mana-mana parti yang sebelum ini pun dah kata, bahawa jika belum disabitkan bersalah, maka belum bersalah. Begitu juga kes Najib dahulu. Walaupun hari ini kerajaan perpaduan, tetapi pada saya, kalau perkara itu memang salah, ya saya sebagai rakyat biasa perlu membuat pandangan saya berkenaan dengan isu-isu itu. Supaya ada check and balance kepada pimpinan kita, kepada rakyat yang lain, supaya kita memahami. Tetapi bukan kita bertolak dalih dengan kenyataan-kenyataan yang pada saya cuba untuk mengeliru ke rakyat. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.